Dalam masa 1 tahun ini kita boleh melihat apa yang mereka bercakap, yang mereka maki hamun kita dahulu. Bila mereka berkuasa, mereka tidak dapat menunaikan janji-janji seperti isu adib yang ucapan daripada ahli parlimen Rantau Panjang waktu itu berdegar-degar mengatakan ada konspirasi untuk membunuh orang Melayu. Tindakan kerajaan, dia ada kuasa dan ada SOP dia. Tetapi kita ingin tahu berapa orang yang telah ditangkap, berapa yang telah didakwa, berapa yang telah dipenjarakan, dan dalam Islam cukup berat hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan ini. Sehingga hari ini tidak ada tangkapan ataupun hukuman yang telah jatuhkan kepada mereka yang bertanggungjawab. Apa sebenarnya keadilan? Bayangkan kalau yang berlaku ini, yang kematian ini melibatkan kumpulan yang bukan Melayu. Adakah perkara ini akan berlaku? Ini yang paling saya sedih. Di manakah yang dikatakan keadilan? Yang manakah yang dikatakan untuk menegakkan kebenaran? Yang dilaungkan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan hari ini. Jadi saya ingin menuntut kerajaan supaya mengambil tindakan yang segera bawa kepada kemuka keadilan mereka yang tengah bertanggungjawab sehingga membawa kepada kematian Allah yarham adib. Rakyat sedang melihat. Jadi kita tidak mahu yang dijanjikan untuk menjaga keamanan, keselamatan, tapi rakyat dapat merasa keperitannya. Di manakah keadilan untuk membela mereka yang sebenarnya mereka berkhidmat, tidak ada salah pun, tetapi kerana ada mungkin campur tangan pihak tertentu, kes ini dipendamkan begitu saja. Saya harap perkara ini dikorek ataupun diambil tindakan sejelas-jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada semua penonton, dan hari ini kita ada satu program yang pertama pada amanah dari Kelantan, dan kita cukup berbangga dan jutaan terima kasih kita kepada Presiden kita Tuan Haji Muhammad Sabu yang sudi untuk bersama pada siri pertama Wacana Politik Kelantan. Turut hadir bersama kita pada hari ini adalah Pengerusi Amanah Negeri Ustaz Muhammad Hussein juga ada pada hari ini. Jadi rancangan kita pada malam ini hanya kita buat lebih kurang 1 jam. Kita akan buat secara santai dan insya-Allah program ini akan ada selepas ini. Jadi pada hari ini kita terus pada soalan. Sebelum itu tanya khabar dulu lah. Okay, apa khabar Bemak Presiden kita? Khabar baik untuk diri saya, untuk Malaysia tak baiklah. Okey, mana Bemak sedar Malaysia dalam keadaan sakit. Okey, macam mana tenat. Apa khabar? Tenat. Tenat. Kelantan pun kalau letih buat main dengan PKP ni yang SOP ni cukup sikit kita. Okey. Ini itulah situasi pada negara kita pada hari ini. Okey, jadi saya terus kepada soalan kepada Presiden kita. Jadi hari ini kita melihat satu parti akhirnya setelah lama nak jadi KJL, dulu nak UG dengan UMNO, kita kata tak boleh, dan akhirnya dapatlah jadi KJL. Daripada kerajaan perbankan dan jadi kerajaan persekutuan. Jadi dulu Presiden optimis amanah Pakatan Harapan ni ada peluang di Kelantan. Jadi setelah daripada PAS hanya menjadi KJL di Kelantan, hari ini masuk melalui tebuk atap jadi kerajaan persekutuan. Adakah situasi ini memberi keuntungan kepada kita kerana rakyat dapat melihat perangai PAS benar ataupun bagaimana? Bagaimana daripada pandangan Presiden harapan amanah dan juga Pakatan Harapan di Kelantan? Saya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Pengerusi dan Ustaz Mak Hussein yang sudi untuk menjemput saya memberi pandangan yang insya-Allah boleh di share bersama untuk masa depan Parti Amanah Negara dan keadaan politik negara kita. Saya berkeyakinan bila seseorang itu menjadi pemerintah,
maka ujian itulah yang paling hebat dilalui oleh mereka yang memerintah. Macam bila kita dapat memerintah, terutama sekali Pakatan Harapan, memang kita dikritik, kita dimaki, kita dihantam. Di antaranya, kita ini adalah alat DAP, baruah DAP, tunduk kepada kehendak-kehendak DAP. Bahkan mereka meletakkan keadaan Islam dalam bahaya. Kemudian sekolah menulis surat kepada negara-negara Timur Tengah, individu-individu Timur Tengah mengatakan bahawa keadaan orang Melayu dan Islam dalam bahaya kerana pengaruh DAP yang begitu kuat. Dengan langkah Sheraton, berjaya mengambil alih cara pilihan raya, menguasai pentadbiran kerajaan Malaysia sejak bulan Mac tahun lepas. Sekarang bulan Februari, sudah hampir 1 tahun. Dalam masa 1 tahun ini kita boleh melihat apa yang mereka bercakap, yang mereka maki hamun kita dahulu. Bila mereka berkuasa, mereka tidak dapat menunaikan janji-janji seperti isu adib yang ucapan daripada ahli parlimen Rantau Panjang waktu itu berdegar-degar mengatakan ada konspirasi untuk membunuh orang Melayu dan kerajaan PA seolah-olah melindungi orang yang membunuh itu. Sekarang mereka berkuasa sudah hampir 1 tahun. Apa kedudukan isu adib ini? Begitulah juga bila ada orang yang hal agama, misalnya hal isu Indira Gandhi, dimainkan dengan begitu dahsyat bahawa kebetulan peguam yang membela isu itu juga daripada DAP, maka dikatakan kita ini alat DAP. Sekarang kita lihat berlaku berbagai peristiwa yang sama ada yang berkahwin dengan orang India, juara hoki itu, dan juga 2-3 hari lepas soal mengatakan dia itu bukan Islam dan sebagainya. Kalau kita jadi kerajaan, kita akan dimaki hamun oleh PAS, oleh kuliah-kuliah mereka, mengatakan kita tidak menjaga agama. Di sudut corruption pula, kita boleh melihat kita memang kita tak mengaku kita paling sempurna, paling kuat. Tetapi kita memerintah 22 bulan lebih kurang. Transparency International menunjukkan bahawa kita dapat menurunkan kedudukan rasuah, indeks rasuah daripada tempat ke-61 kepada 51. Tetapi bila Perikatan Nasional termasuk PAS berada dalam parti itu, dalam kerajaan itu, sekarang ini indeks rasuah daripada 51 melompat semula ke tempat 57. Artinya rasuah meningkat. Saya yakin rakyat melihat, saya yakin orang Melayu melihat, tak salah cakap hati 355, bahkan yang paling dahsyat ialah judi. Kita tahu bahawa Lim Guan Eng ini memang amat keras di sudut menentang judi. Dia berjaya menurunkan draw toto daripada lebih 20 kali lebih kepada 8 kali. Sekarang dinaikkan lebih daripada 20 kali ketika PAS berada dalam kerajaan, memerintah. Saya rasa rakyat Kelantan memerhati. Oleh itu, saya yakin rakyat Kelantan, rakyat yang bijak berpolitik, dan ramai rakyat Kelantan berada di luar Kelantan, golongan profesional, golongan agamawan dan melihat. Saya yakin masa depan untuk amanah mengemukakan perjuangan mereka akan diterima oleh rakyat Kelantan, insya-Allah. Tapi kita kena bekerja kuatlah untuk memberi penerangan-penerangan ini. Dan kita lihat kerajaan ini memang kerajaan yang fail. Dan sebab itulah mereka juga bila berlaku rampasan kuasa di Myanmar, saya memberi pandangan Malaysia tak layak untuk mengkritik rampasan kuasa di Myanmar kerana junta di Myanmar itu mengikut jejak langkah Mahyudin Yassin dan rakan-rakannya yang mengambil alih secara backdoor government, tidak melalui kemenangan pilihan raya. Bahkan bila Tan Sri Mahyudin Yassin kunjungan hormat kepada Jokowi di Indonesia, beliau dibelasah teruk oleh netizen Indonesia dan Malaysia karena dia Perdana Menteri backdoor government pergi bertemu dengan presiden yang dipilih secara sah di Indonesia. Semua perkembangan ini memberi
ruang yang baik kepada amanah untuk menerang kepada rakyat bahawa kita meletakkan Islam rahmatan lil alamin, bekerjasama dengan semua puak, semua kaum, dan kita dapat dinilai oleh orang profesional, terutamanya dalam hal Transparency International. Begitu menurun zaman kita, walaupun kita kata korupsi itu berlaku, tetapi dikurangkan dengan sebegitu rupa sekali yang saya yakin rakyat melihat keadaan ini dan memberi ruang kepada amanah dan PH untuk kembali dinilai oleh masyarakat umum sekarang ini. Terima kasih, Dr. ini.